الدرس الآن سؤال وله إجابة، فإذا ما في إجابة ما في درس. Siti, sorry. يعني Umi Sharifah call. I think maybe something emergency. I think you should contact to her right now. Yeah, I just takut emergency. Takut emergency so. Slow connection. Slow connection pula. Tahulah wifi kita tak elok. Letak kat dapur chef punya tu. Susu dia tadi mana tu? Dah bagi dah tadi asal kat dalam dengan Muslim tadi Muslim ambil. Kena charge ni. Dia salah charge mic ni. Mic ni salah charge ni. Dia tak boleh ni. Mana yang dia ada connect yang ni? Ni receiver dia lain sebab tu tadi tak dengar. Ni yang yang ni receiver dia yang ni. Receiver dia satu lagi bukan ni asal. Kena tengok mana satu saya tak tahu. Tak apa yang ni boleh cucuk kat kawasan. Nak cucuk macam mana? Nak salah ni. Tak bergerak tu kan? Dia bukan, dia receiver dia lain kak. Dia jaga receiver, tak tahu mana receiver dia yang ni. Mic lain. مجلسنا إن شاء الله حول سؤال واحد وعلينا الإجابة. فاهم؟ لا Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kata majlis kita pada hari ini akan berkisar pada satu persoalan sahaja dan kita akan beri jawapan pada majlis ini tentang persoalan tersebut. Soal man anta wa man huwa. Yani man huwa Allah wa man anta. Mal jawab. Jadi soalan Syekh tanya pada kita, siapakah dirimu dan siapakah dia, iaitu Allah. Maka apakah jawapannya? Man alladhi yas'al wa man alladhi yus'al. Siapakah yang sepatutnya meminta, yang layak untuk meminta ataupun bertanya, dan siapakah yang selayaknya untuk dipertanyakan ataupun dipertanggungjawabkan? Man alladhi yu'ti wa man alladhi yamna'. Siapakah yang memberi dan siapakah yang sebenar-benarnya menghalangi daripada pemberian?
السؤال لماذا تقول دائما لماذا؟ Jadi persoalannya ketika kita faham makna ataupun jawapan daripada semua soalan yang Syekh sampaikan tadi, kenapa kita tu banyak menyebut perkataan kenapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? أسألكم بالله بيمين موضوع أليست هذه عين قلة الأدب مع الله؟ Jadi kalau kita tahu yang layak memberi, yang layak menghalang pemberian, yang layak meminta itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita banyak membantah kepada Allah dengan persoalan kenapa atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah tanda ini satu biadab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? لكن إذا أم أو أب ابنه سأله ليش؟ بقول له ما بتستخفي؟ لا تسألني ببساطة. Jadi kata Syekh, contoh mudah untuk kita faham, kalaulah anak kita banyak membantah, banyak bertanya kenapa kepada kita, maka bukankah kita anggap ini satu hal yang tidak baik? السؤال الذي لنا ماذا نريد من الله؟ هل هناك الله الذي يريد منا أم نحن نريد منه؟ هذا السؤال. Jadi persoalannya kata Syekh, apakah yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apakah Allah yang sepatutnya menginginkan kita ataupun kita yang menginginkan kepada Allah? Untuk mempersoalkan itu adalah semata-mata Dia yang memberi. Sedangkan yang kita sebagai yang menerima, selayaknya bagi kita itu adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan. Maka ingatlah firman Allah SWT yang bermaksud, jika kalian menghitung nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. هذا محور هذه القصيدة التي قلناها حول مفهوم الإله والرب والعبد. فافهم يا مسلم اللي بتصلي وبتصوم ما عرفان راسك من كعب رجليك للأسف. Jadi kata Syekh, inilah persoalan yang asas kepada qasidah yang kita bahaskan pada hari ini, iaitu kefahaman tentang siapakah Allah SWT, siapakah hakikat diri kita sebagai hamba. Dan fahamilah wahai Muslim yang solat, yang mengerjakan ibadah puasa, tapi dalam kepala ataupun dalam fikiran kita banyak persoalan ataupun bantahan dengan kenapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ما هي أول شروط الصحبة مع الله؟ بمعنى العبودية الحقيقية لله عز وجل. أنت عبد، لا تنسى نفسك. في رحم أمك عبد، وتمشي على الأرض عبد، وعندما تلج قبرك وتعود إليك عبد. لن تخرج عن هذه الصفة أبدا. Maka apakah tanda yang pertama untuk kita menunjukkan bahawasanya diri kita ini bersuhbah, berteman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika kita meletakkan diri kita pada makam kehambaan, makam pengabdian yang sebenarnya pada Allah. Kita di saat dilahirkan daripada rahim ibu kita adalah seorang hamba. Ketika kita berjalan di muka bumi ini adalah kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan pernah dapat lari daripada hakikat diri kita sebagai hamba. Maka kita berdirilah di batas diri sebagai seorang hamba. أنت وملك مليونير عبد، وأنت بنجرت عبد، وأنت بقوة وجمال عبد، وأنت بهرم وشيخوخة عبد. فإذا صدق لن تخرج عنه. لماذا المكابرة والمخادعة؟ Jadi kata Syekh, pada setiap keadaan kita jutawan, kita ini orang yang bankrupt, dan kita ini pada apa sahajalah, pada keadaan diri kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan kefahaman kita sebagai seorang hamba pada Allah, kenapa kita ada sifat ketakabur, kita membesar-besarkan diri kita, sombong dengan apa yang Allah SWT berikan pada kita. فمتى تتحقق في المحبة؟ إذا كنت مع محبوبك، وإلا فأنت كذاب متعصب. Jadi bilakah kita dapat mencapai makna mahabbah yang sebenar-benarnya? Ketika kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kita hanyalah hamba yang dusta dalam dakwaan mahabbah kita kepada Allah. انتبه أن تكون مع محبوبك على مراد محبوبك، مش على مراد هواك. اطلع من هالفيلم. Jadi bagaimanakah yang dikatakan menjadi seorang hamba, iaitu ketika kita yang mengikut pada keinginan sang kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita menuntut Allah untuk ikut pada keinginan kita. ماذا قال تعالى في حق سيدنا زكريا؟ وإذ نادى ربه عبده زكريا وهو نبي.
نادى بالعبودية، لم ينادي بأي صفة، لم ينادي بالنبوة ولا بالرسالة، ومن رسول ولا بطاقة، ومع ذلك ما نادى بصفة، نادى بصفة التبعية له، عبد ورب. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kepada Nabi Zakaria alaihissalam, Allah memanggil kepada baginda dengan panggilan hamba. Allah tak memanggil wahai Nabi, wahai Rasul, tapi Allah menyebutkan nilai hamba. Betapa hamba ini nak menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kepatuhan kita. Aku adalah Rabb dan engkau adalah hamba. تريد أن يكون الله معك؟ أنت مع الله أولا بل الأدب. Apakah engkau ingin engkau bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah engkau ingin Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa ada beserta denganmu? Maka engkaulah yang terlebih dahulu sepatutnya menyertakan hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah engkau biadab kepada Allah. سنضرب مثال ولله المثل الأعلى. هذا اسمه مثال قياسي فقط لا أكثر ولا أقل. نعم. Jadi Syekh akan buat satu contoh pada kita sebagai kiasan sahaja, dan bagi Allah SWT itu tak selayaklah dengan apa yang kita contohkan ini, tapi untuk kita memahaminya sahaja. للرجال أنت كل واحد مننا يريد زوجته على مراده ولا لا؟ يكون أنت على مرادك كمان ولا كيف تكون على مرادك إذا أنت لست على مرادك؟ فإذا عبد مع عبد فكيف عبد مع رب؟ Jadi kata Syekh, seorang suami itu menuntut isteri untuk sesuai dengan keinginannya, dan pada waktu yang sama begitulah juga seorang suami kena sesuailah dengan keinginan isteri. Maka ini adalah hubungan sesama hamba, maknanya kita saling menginginkan, bersesuaian sama kita keinginan antara satu sama lain. Maka bagaimana pula hamba kepada Allah SWT, maka itu adalah lebih aula lagi. أنت عندما تريد مراد زوجتك على مرادك مصلحة أم مبدأ وأساس في مفهوم العشرة والعيش؟ Jadi Syekh kata soalan Syekh, ketika seorang suami itu menginginkan isterinya sesuai dengan keinginan dirinya, maka apakah itu adalah permulaan, apakah itu ada kerana satu maslahah, satu kepentingan, ataupun itu adalah satu asas untuk pergaulan kehidupan yang baik antara satu sama lain. والعكس تماما والعكس تماما وإلا إذا اختلفت بوصة الاتجاه ضاعت القبلة التي تريدها في الحياة. Jadi sama juga isteri pun ketika nak kepada suami itu sesuai dengan keinginannya, maka itu adalah asas untuk kehidupan yang baik. Jadi kalau salah satunya tidak mengikut kepada keinginan antara satu sama lain, maka akan hilanglah panduan daripada kehidupan berumah tangga. إياك أن تقول يا رب وقلبك ليس معه فأنت مدعي كاذب. Maka janganlah sekali-kali awasilah diri kita daripada kita mengatakan ya Rabb, akan tetapi hati kita tidak berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tandanya hatimu dusta kepada Allah. ما معنى قلبك معه؟ قلبك على مراده وما يريد لا كما تريد أنت. Maka apakah yang dimaksudkan hatimu itu berserta dengan Allah? Iaitu ketika mana hatimu itu mampu untuk tunduk atas apa sahaja yang Allah SWT inginkan, bukan menurut kepada keinginan dirimu. ولكن إذا الله أعطاك ما تريد على مرادك صار هو العبد وأنت الرب. Akan tetapi kalau engkau menuntut Allah itu sentiasa untuk memenuhi apa sahaja keinginan dirimu, maka di saat itu seolah-olah dia adalah hamba dan engkau adalah Rabb. لذلك كن مع الله ترى الله معك. الأول منك من بدأ بالتحية جاءه الجواب برد التحية. Jadi sebab itulah dalam qasidah ini menyebut kun ma'allah, bersertalah dengan Allah. Maka itu daripada dirimu yang terlebih dahulu, engkau memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan disambut salam penghormatan daripada dirimu, maka Allah kata Allah akan berserta denganmu. Allah ala muradillah la ala murad hawa. Fantabih. Murad daqiqah jiddan. Maka ambillah perhatian ketika menyebutkan kun ma'allah, bersertalah dengan Allah, iaitu sesuai di atas keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di atas keinginan dirimu. Di nas al-Quran ماذا يقول الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى على الله شيء لا تزكى على ربك. Jadi apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, bahawasanya dia mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat serta apa yang disembunyikan dalam hati. Berarti tidak ada satu pun
yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإنسان الأهبل بامتياز لا تتزاكى على الله. Wahai manusia yang sebenarnya sangat sifatnya itu adalah sangat jahil, sangat bodoh, maka janganlah engkau berlagak bijak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لذلك الله ما أبرزك من الوجود إلا لمراده ولم يكون إلا ما يريد فسلم تسلم وتريح نفسك وغيرك. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menzahirkanmu ke alam kewujudan ini tidak lain tak bukan adalah sesuai di atas kehendaknya, maka hendaklah engkau berjalan di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka berserahlah dirimu kepada Allah nescaya engkau akan selamat. طيب ما هي الصفة الأولى من أن تكون مع الله؟ أول قاعدة إلزم القناعة أن تقبل بمراده فيه. إياك تعترض، إياك تقول لماذا وليش. الاعتراض علامة الطرد من الرحمة والقبول. نعم. Jadi apakah sifat pertama untuk engkau menjadi hamba yang benar kepada Allah, iaitu hendaklah engkau melazimi dirimu dengan rasa cukup, iaitu menerima apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dirimu. Jangan sekali-kali engkau membantah kepada Allah dengan persoalan kenapa, kerana banyaknya kenapa itulah yang membuatkan engkau boleh terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَنِ الْقَمْعَ بِمَا أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ. ما أهليتك يا إنسان؟ بسألكم أهليتك شروط على ربك؟ أما أهليتك ترضى بما يقسمه الله لك. Jadi ilzamil qana'a biman antalahu, maknanya lazimilah rasa cukup dengan sesuai dengan keadaan ataupun sesuai dengan sifat dirimu, iaitu Syekh tanya pada kita, apakah sebenarnya sifat yang layak bagi diri kita? Apakah kita boleh mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat kita sebenarnya adalah redha dengan apa sahaja yang telah Allah bahagikan untuk kita. شوفوا التعريف الجامع في جميع الكون أن تقنع وترضى بما يرى في كل شيء في هذا الوجود حتى يسعك الفهم عن ربك، وإلا ستظل في غيبوبة وغفلة. Jadi ketika dikatakan menerima itu fi jami'al kauni, maknanya pada apa pun keadaan yang Allah SWT perjalankan atas dirimu, engkau menerimanya dengan hati yang lapang dada, dengan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, engkau akan sentiasa dalam keadaan tidak menemukan Allah dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. ما هي سعة الإنسان مع ربه؟ سؤال، ما هي سعة الإنسان مع ربه؟ Jadi soalan pada Syekh, apakah yang membuatkan seorang hamba itu merasa luas lapang hatinya dengan Allah SWT? المال. سعة الإنسان مع ربه المال، الجمال، العطاء، الرضا Allah. فيما يقسمه له. هذه عين سعادة الإنسان مع ربه. Maka apakah yang membuatkan manusia itu berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah pada kecantikan yang diberi, apakah pada harta yang dianugerahkan? Ya tidak, sebaliknya hati yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat kebahagiaan yang sebenar-benar bagi diri manusia. ومن اعترض انطرد ووجد نفسه في امتحان أصعب. Kenapa? Kerana barang siapa yang membantah pada takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati dirinya berada dalam ujian yang lebih sukar lagi untuk dilalui. لذلك أول صفات الرضا الصفاء مع المحبوب. لا رضا دون صفاء نية وصدق نية مع من تحب ولا مدعي كاذب. Maka sifat redha yang pertama akan kita dapatkan bagi seorang hamba itu adalah ketika mana jernihnya niat bersama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada kejernihan niat ini, maka dia sama sekali tidak akan menemukan redha kepada Allah. بالصفة عن كدر الحس كذب. بالصفة عن كدر الحس. شو الحس؟ كل شيء ليس بروح هو حس. الهواء حس، المادة حس، الأنانية حس، المصلحة حس. تفضل أفضل.
بالصفا عن كدر الحس. فإذا حجابك عن محبوبك الماديات، حجابك عن محبوبك وعدم صفائك مع محبوبك الماديات، حتى مع بعضنا هي سبب الكدر فيما بيننا الماديات. صح ولا لا؟ صحيح. سؤال؟ نعم. Jadi kata Syekh tu tadi, pertama sekali untuk kita redha pada Allah dengan kejernihan hati kita, niat kita, ya, daripada segala sesuatu yang mengeruhkan. Maka kadar hissi, kekeruhan pada fizik itu adalah kekeruhan pada benda-benda yang bersifat material. Maknanya apa sajalah bersifat fizik, ya, di dunia ini, maka itulah yang harus kita jernihkan, kita hilangkan daripada hati kita. ما هو الحسنا؟ كل ما عدا الله مادة وانشغال بها عن ربك عين الغفلة. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan his di sini, ya, material di sini adalah segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesibukan dengan hal-hal yang lain daripada Allah itulah yang menjadi hijab, ya, antara kita dengan Allah. ما أصعب شيء على المحب؟ ما أصعب شيء؟ Apakah Syekh tanya pada kita, apakah perkara yang paling berat bagi seorang pencinta? ما أصعب شيء؟ فقدان محبوبه. Maka perkara yang paling berat bagi seorang pencinta itu adalah di saat dia kehilangan kekasihnya. فليبكي على نفسه من ضيع محبوبه أو ضاع عن محبوبه. Maka hendaklah seorang yang kehilangan kekasihnya itu menangisi dirinya sendiri. وما سبب الغيبة عن محبوبه؟ الانشغال بغير محبوبه. السلام عليكم. Maka apakah sebab yang menyebabkan kita itu kehilangan kekasih kita, iaitu ketika kita disibukkan dengan selain daripada kekasih, iaitu Allah SWT. وما أول شيء غير محبوبك؟ ما أول شيء عدو لمحبوبك؟ ما الجواب؟ Saya tanya pada kita soalan, apakah dia perkara yang paling utama yang menjadi musuh kepada hubungan kita dengan kekasih kita? Apa dia hijab yang pertama yang menghalang kita daripada kekasih kita yang sebenar-benarnya? أول عدو لك أنت Allah. نفسك. Jadi musuh yang utama itu tak ada yang lain selain daripada dirimu sendiri. Dirimu lah, nafsumu itulah yang menghalang engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. هذا حجابك الكثيف لا يرى ولكن كثافته وغلظته أكثر من جبل. Inilah hijab yang sebenarnya sangat tebal, yang tidak terlihat dengan pandangan mata kita, tetapi sangat tebal dan sangat keras lagi daripada gunung itu. أول عداء بينك وبين محبوبك ما هو؟ أنا. صح ولا لا؟ Apakah yang menyebabkan kita itu seakan bermusuh dengan kekasih kita, iaitu ketika mana kita dikuasai oleh keakuan diri kita, kita bertuhankan nafsu kita. إبليس لم يقل لله أنا خير منك، قال أنا خير من آدم مخلوق مثلي، ومع ذلك طرد من رحمة الله. Jadi Iblis itu tidak pernah mengatakan kepada Allah yang bahawasanya diri dia itu lebih baik daripada Allah SWT, akan tapi dia hanya mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam, dan itu menjadi sebab dia terusir daripada rahmat Allah. طرد الرحمة لإبليس ما معناه؟ إنه ما بيدخل الجنة؟ طرد الرحمة بمعنى انعدام الثقة المطلقة به على الإطلاق، خلاص ضاع. Jadi kata Syekh tu, maksud Iblis ni terusir daripada rahmat, apakah kerana dia tidak lagi diberi peluang untuk ke syurga Allah? Ya bukan, tapi ketika mana telah hilangnya keyakinan daripada seorang kekasihnya kepada pencintanya. فإذا الحس والماديات هي أول حجاب بينك وبين ربك. Maka saya sebut tadi al-his, yakni benda yang fizik yang bersifat material, itulah hijab yang pertama antara engkau dan kekasihmu, iaitu Allah. وأنت في عالم الأجل روح دون جسد. الله سألك سؤال وأجبته، لم يجبرك على الجواب، أجبته من عندك.
فإن لم تلتزم بجوابك فالحجة عليك أو لك. Jadi ketika kita di alam roh, ketika itu tidak ada lagi jasad yang terbentuk, hanyalah pada roh kita, maka Allah SWT sudah mempertanyakan kita dengan satu persoalan yang mana Allah tidak memaksa kita untuk memberikan jawapan pada soalan tersebut dan kita menjawabnya atas kerelaan diri kita. Lalu ketika Allah SWT mempertanggungjawabkan kita atas persoalan yang kita lakukan, yang kita jawab tersebut, maka itu menjadi hujah bagi Allah SWT ataupun hujah bagi diri kita. إذا إنسان وعدك وعد وأنت ما طلبت منه، هو تبرع بالوعد ولم يفي بوعده، عليك ملامة أنت ولا هو الملام؟ بالعقل عم نتكلم، جاوبوني بعقل يا عالم. Jadi Syekh kata kepada kita bahasa logiknya lah, kalau ada seorang tu berjanji pada kita, kita tak minta dia janji dengan kita, tapi dia yang berjanji, tapi pada akhirnya apa yang dijanjikan tu tak dipenuhi. Maka apakah kita yang bersalah ataupun orang tu yang sepatutnya dipersalahkan? واحد وعدك يأتي إليك بوقت معين وأنت ما طلبت منه الوعد، هو حدده ولم يأتي، مين بيكون المخلف بالوعد، أنت ولا هو؟ Ataupun ada seorang janji dengan kita nak jumpa pada waktu sekian-sekian, kita tak minta pun tapi dia janji begitu dan dia tak datang pun pada waktu yang dijanjikan. Jadi yang menyalahi janji itu kita ataupun orang tersebut. الله شو طلب منك حتى تخلف الموعد معه؟ أصلا الله طلب منك موعد بالرعد بوقت وبفعل، هو لم يطلب منك فأخلفت، عند ذلك ما تكون اسمك صادق ولا كاذب؟ محب ولا عدو؟ أمين ولا خائن؟ أنطول الجواب. Jadi Allah SWT, apa yang Allah pernah minta kepada kita sampai kita berjanji kepada Allah SWT, kemudian ketika menyalahi janji ini, maka apakah kita selayaknya untuk digelar orang yang jujur ataupun orang yang dusta, orang yang amanah ataupun orang yang berkhianat? أعطاك كل شيء الله، ما حرمك من شيء أبدا، وأوجد لك وجود كل ما تريده فيه، وضمن رزقك وعمرك وكل شيء، ومع ذلك أنت أقررت بشيء لم تفي به. هو وفى بكل شيء وأنت بشيء واحد مو وفاء. يا عم شو المحبة هذه؟ أنطوني بأي قاموس هذا؟ Jadi kita lihat Allah SWT menganugerahkan kita dengan segala pemberian, bahkan dia telah menjamin rezeki kita. Dan dengan segala yang Allah SWT kurniakan pada kita ini, hanya satu perkara sahaja yang telah kita janjikan pada Allah dan kita tidak memenuhi janji tersebut. المحبة كلام أم فعل؟ سؤال. لكل إنسان له عقل، رجل أو امرأة، ميل أنفي. Jadi saya tanya pada kita soalan, cinta itu hakikatnya adalah pada perkataan saja ataupun pada perbuatan? Kalau kita orang yang berakal, lelaki dan perempuan, maka apakah yang sepatutnya kita maknakan daripada cinta? Allah qayyamak bis-sifat, fa anta bir-ruh la bil-jism insan. Ma ma'na insan? عندك أخلاق. لا معنى للإنسانية من دون أخلاق. صرنا والحيوانات واحدة، حتى الحيوانات في عندها أخلاق من بعض. Maka Allah telah memberikan kita satu nilai di mana Allah mengatakan bahawa kita ini bernilai sebagai manusia kerana roh yang ada pada diri kita, bukan pada jasad yang pada zahir kita. Dan apakah nilai insaniah, nilai kemanusiaan kita yang sepatutnya ada pada diri kita? Itu dilihat melalui akhlak kita. نحن نفقد نعمة الحياة المعطاة لنا من ربنا من وراء أهوائنا. Maka kita telah kehilangan makna daripada kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan untuk kita kerana hawa nafsu kita sendiri. كفرنا بالعشرة فيما بيننا والمحبة واستبحنا دماء بعض وأموال بعض نتيجة أنا. Jadi kenapa kita boleh mengkafirkan antara satu sama lain ataupun menghalalkan darah, kehormatan antara satu sama lain, itu adalah kerana keakuan diri kita sendiri, kerana hawa nafsu tadi. علما أن الله ضمن لنا كل شيء ولم يطالبنا بشيء من كل شيء مشغولين فيه.
dalam keadaan kita telah mengetahui bahawasanya Allah telah menjanjikan jaminan bagi kita atas segala yang diberikan tadi, dan dia tidak meminta satu pun daripada hal-hal yang diberikan pada kita itu. سأسأل سؤال نعم أو لا فقط. العمر مضمون بمراد الله أم بمراده؟ Jadi saya nak tanya kita satu persoalan. Usia kita tu jaminan pada Allah sesuai dengan keinginan Allah ataupun atas keinginan kita? بمراده. فعمره مربوط بقدره فيك. ليه عم تفكر كثير وخايفا من الموت وده ليه؟ طيب رزقك قسم لك أم لا قبل وجودك في الوجود ولا لا؟ Jadi kata Syekh, umur kita tu terpaut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. ليه 24 ساعة بتفكر كيف بدك تدرس أو تشتري وتجيب وتبيع؟ Jadi umur kita tadi tu terpaut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita ada rasa takut pada kematian dan sebagainya? Demikian juga rezeki kita, bukankah sudah dijamin oleh Allah sebelum kita diwujudkan lagi ke alam kehidupan kita ini? Maka kenapa kita terlalu banyak memikirkan tentang hal-hal rezeki kita? لو وضعت مائدة من الطعام فيها آلاف الأنواع ومعدتك هل تستطيع تأخذ إلا طاقتها ومحدوديتها؟ Jadi kata Syekh tu, kalau pula diletakkan ribuan jenis makanan pun di hadapan kita, apakah perut kita tu dapat menampung semuanya, ataupun kita hanya makan apa yang dapat ditampung oleh perut kita? قبل ما نام نفكر بكره شد اطبخ ومين بيجي عندي والعدد وكذا مع انه الارزاق مقسومه. الطاقه مقسومه. Dan kita masih dijadikan sibuk dengan memikirkan esok. Sebelum tidur kita fikir esok kita nak masak apa, kemudian siapa yang akan datang dan sebagainya. Sedangkan kita mengetahui bahawasanya rezeki itu telah dibahagi-bahagikan untuk kita. فباختصار ما طلب منك تركته وما ضمن لك انشغلت به. هل هذه دلالة ثقة في محبوبك ولا عدم ثقة؟ أجيبوني يرحمكم الله. Jadi kata Syekh, dalam keadaan bagaimana diri kita sebenarnya, kita disibukkan, kita dilupakan, kita meninggalkan apa yang telah diminta oleh Allah SWT pada diri kita, dan kita disibukkan dengan hal yang Allah SWT telah jamin untuk kita. Maka apakah ini tandanya kita benar-benar yakin, percaya kepada kekasih kita, ataupun sebenarnya ini tanda kita tidak percaya kepada Allah SWT? باختصار لن يكون لك إلا ما أراده لك. لا تفكر كثير تتعب حالك، عم تتعب نفسك دون طائل. وما قسم لك وما قسم لغيرك لن يكون لك أبدا. وإياك والانشغال بالأسباب. إجابة. Maka sedangkan yang ditakdirkan untuk kita itu pasti akan datang kepada kita, dan yang bukan milik kita itu tidak akan pernah jadi milik kita. Maka janganlah kita sibukkan dengan apa yang telah dijaminkan untuk diri kita, kerana itu akan membuat diri kita semakin penat dengan kelelahan yang tidak ada kesudahan. Kam min ni'matin bil-zahir bala'un fi haqiqatiha 'ala sahibiha. Berapa banyak pada zahir yang kita lihat satu perkara itu adalah nikmat, tapi pada akhirnya kita dapati dia menjadi musibah bagi diri kita. Kam min mal min ajli al-usra sabab kharab al-usra. Berapa banyak harta yang pada zahirnya kita lihat adalah satu kebahagiaan untuk keluarga, tapi yang penghujungnya merosakkan satu institusi keluarga. Kam min haja wa ihtiyaj sabab mahabbat al-usra. Dan berapa banyak pula kerana keluarga itu dia tidak memiliki apa-apa, akan tetapi itulah menjadi sebab mereka saling mencintai satu sama lain. Kam min thawb yarmi ada' bain al-ikhwa. Thawb بديش يكون سيارة طيارة وبناية. Jadi kata Syekh, berapa banyak pakaian sahaja, dan kiaskanlah dengan hal-hal yang lain, kenderaan dan sebagainya, yang menjadi sebab permusuhan antara adik-beradik. وكم من مرض وحاجة عين المحبة بين الأسرة. Tapi berapa banyak pula seorang itu ketika ditimpa dengan ujian, mungkin dia ni fakir dan berhajat kepada yang lain, itu menjadi sebab mendatangkan mahabbah sesama ahli keluarga. من نظر إلى الأمور بحقائقها عاش مطمئنا راضيا مرضيا وما عدا ذلك فتح أبواب جهنم الدنيوية قبل الأخروية.
Maka barang siapa yang melihat kepada hakikat daripada satu-satu perkara, nescaya dia akan hidup dalam keadaan tenang, redha dan diredai. Akan tapi ketika kita hanya terfokus kepada hal yang zahir, maka sebenarnya kita telah membuka pintu-pintu neraka jahanam di dunia lagi sebelum kita menemukan wa'iyazbillah di hari akhirat. متفقين انه هو ضمن لنا على عيش، اليس كذلك؟ Jadi kita semua setuju tak yang Allah telah jamin urusan rezeki ataupun urusan kehidupan kita? Ada. من يظن لأنه يذهب إلى المكتب أو إلى الوظيفة أو إلى العمل بحصر رزق واهم. Maka siapa pun yang menyangka bahawasanya dengan sebab dia pergi ke pejabat, dia pergi ke tempat-tempat kerja, itulah yang membuatkan dia mendapatkan rezeki, maka dia ketahuilah dia sedang berkhayal. كم من إنسان في بيته يأتيه رزقه وهو لا يعرف من أين وكيف، وكم من إنسان ينحت نحت الجبال والرزق يهرب من بين يديه. Jadi kata Syekh, berapa ramai orang yang keadaannya duduk di rumah, akan tetapi datang rezeki kepadanya daripada mana, dan dia tidak tahu daripada mana dan bagaimana rezeki itu datang. Dan berapa banyak pula orang yang sampai mendaki gunung, maknanya berpenat lelah dan mencari rezeki, tapi dijauhkan daripada rezeki tersebut. كم من إنسان أرسلوه أهله ليدرس أمورا خارجا وأنفق عليه الأموال ورجع له بعلوم ثانية ليست مطلب أهله. Jadi berapa banyak orang yang keluarga dihantar mungkin untuk belajar tentang satu-satu pelajaran, tapi kembali pada keluarganya membawa ilmu ataupun pelajaran yang lain. وكم من جهد أبذل من أجل شيء ووجدنا الأولاد صرفوها في وجه آخر وعدنا بعد ذلك نندب ونلعن. Dan berapa banyak pula kita telah habiskan sebagai bapa, mungkin telah menghabiskan penat lelah kita untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak kita, dan kita dapati anak kita menggunakannya pada hal yang lain. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع أي ما كتب عليكم لأنكم جميعنا تحت أقدار الله ليس تحت أقدار أفعالنا. أفعالنا هي صفة عملية لقدر الله فينا فقط. Jadi kata Syekh, kita mengambil pesan daripada baginda Nabi SAW, mafhumnya kalaulah disingkapkan kepadamu hal yang gaib, nescaya engkau akan memilih hal yang waqi', yang realiti. Kita tak akan memilih melainkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk diri kita. فإذا عين السعادة الرضا وعين الشقاء الاعتراض. لا تنسى أنك مخلوق والمخلوق له خالق وليس له إرادة مع خالقه. فافهم هذه الحقيقة. Jadi kata Syekh, ainus sa'adah, hakikat bahagia pada seseorang itu adalah ketika dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang membuatkan seseorang itu derita adalah ketika dia banyak membantah, banyak mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah engkau lupakan hakikat dirimu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. نص صريح من الله إلينا وما منكم إلا واردها أي قادم إليها سيأتي إليها كان على ربك حتما مقضيا مبرم لا استئناف ولا تغيير فيه. فلماذا المناكفة والمناطحة والمكابرة في شيء ليس لك فيه أمره لا من قريب ولا من بعيد. Jadi kita mengambil pedoman daripada ayat Allah SWT, mafhumnya yang mana kita tu tidak bukan hanyalah semata-mata datang daripada Allah, dan kita pasti akan kembali pada dia, dan itulah satu ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika kita faham hakikat ini, maka mengapa kita masih ada sifat untuk sombong dan membesar-besarkan diri kita? حاولكم شيء لا تضحكوا بس خذوها درس من عبرة وتجربة. حتى المحبة الذي نحبها قدر من الله ليس منا. يا أحد يقول أنا أحب ما صحيح هذا. أنت ليس أصلا عندك صفة المحبة حتى قدر الله أن تحب كما قدر فيك الله أن تكره. فافهم.
Jadi kata Syekh nak bagi kita faham tentang satu perkara, dan janganlah kita ketawa kerana inilah realitinya, bahawasanya mahabbah, sifat cinta dan kasih sayang yang ada pada diri kita itu pun sebenarnya merupakan takdir daripada Allah SWT untuk diri kita. Maka kita tak dapat memilih untuk mencintai. Demikian juga ketika diadakan rasa benci dalam hati kita, itu jugalah tulisan daripada takdir Allah SWT. لذلك الأصل في الوعد الوفاء بما عهد. سأل فأجب، فهل التزمت بما أجب؟ Jadi kata Syekh, asas kepada janji itu adalah untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan. Allah SWT telah bertanya kepada kita dan kita telah menjawab, berjanji kepada Allah. Dan persoalannya, apakah kita telah benar-benar beriltizam dengan janji yang kita lafazkan kepada Allah. أنت تلتزم بما اتفقت به مع مدير مكتبك، ولا تلتزم مع ربك في حياتك التي التزمت بها في حياتك معه. أي أدب مع الله هذا، وأي صدق في الالتزام. Maka kalau kita dengan bos kita di pejabat, kita akan sedaya upaya untuk penuhi apa yang telah diberikan ataupun diamanahkan kepada kita dalam pekerjaan. Lalu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya, bagaimana yang memiliki bahkan beri kita kehidupan di muka bumi ini, kenapa kita tidak beriltizam dalam janji kita kepada Allah? Makna dari anna anta takhsha wa turaqib mudir al-maktab wa ridha aham min ridha rabbak fi. Jadi sebenarnya di mana adab kita kepada Allah, itu artinya kita lebih memperhatikan redanya orang ataupun redanya manusia, redanya bos kita tadi kepada diri kita lebih lagi daripada redha Allah SWT untuk kita. Anta jalis fi mulkillah am fi mulkak. Maka Syekh kata tadi, kita mesti tangisi diri kita, dan kita sebenarnya hidup di kerajaan milik Allah ataupun milik bos kita. Wa huwa mu'tid min 'ataya am min 'ataya nafsihi. Dan ketika dia memberikan kepada kita, apakah kurniaan itu daripadanya ataupun kurniaan itu datang daripada diri kita. Sama wujud الشكر على المعطي إلا الامتثال لما طلبه منك ولا لا. Bagaimana yang dikatakan syukur kepada yang memberi, bukankah dengan mematuhi, dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh yang memberikan kepada kita. أفضل الخلق على الإطلاق منهم سيدنا رسول الله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا قال؟ لأصحابه أطيعوني ما أطعت الله فيكم. أطيعوني ما أطعتم فإن عصيت فلا طاعة لي عليه. وهو نبي ومرسل ومعصوم. ما دلالة ذلك؟ أن العبد عبدا في كل حال. Jadi kata Syekh, bukankah manusia yang terbaik itu, makhluk yang terbaik itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah juga ketika berpesan kepada sahabat untuk taat kepada Nabi itu adalah taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam arti kata yang lain, kalau menyalahi perintah Allah, maka tidak perlu mentaati kepada Rasulullah. Allah. لا تقل لماذا سل نفسك ماذا فعل فإن لم يستجب لك دعاء وطلب. Jadi kata Syekh, oleh itu janganlah sekali-kali kita bertanya kepada Allah kenapa, akan tetapi lihatlah diri kita, apa yang kita buat ketika mana kita merasakan doa kita tidak mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sal nafsak kam min ni'matin حرمت منها وهي خير لك وتظنها أنك ممنوع منها إنما رأفة فيك. وكم من شر حفظك الله منه وأنت تركض وراءه. Jadi kata Syekh, tanyakanlah kepada diri kita berapa banyak nikmat yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang Allah tidak beri pada kita. Ternyata itu sebenarnya adalah kebaikan bagi diri kita, tanda Allah belas kasih kepada kita. Dan berapa banyak pula dalam kehidupan kita yang telah berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada satu perkara itu kerana keburukan. Walaupun kita berlari mengejar pada dia, tapi Allah tak beri, kerana itu boleh mendatangkan buruk pada diri kita. لذلك الأحداث عبر لتأخذ درس
وتعتبر لا لتعترض. فافهم. Jadi satu perkara yang kita kena faham iaitu segala rentetan peristiwa yang berlaku dalam hidup kita adalah untuk kita mengambil pelajaran, bukan untuk kita membantah kepada Allah. Dan tadi saya terlupa Syahda sebut tanda yang daripada hadis Nabi itu tadi, bila Nabi kata kena taat pada apa yang Allah perintahkan, itu sebagai isyarat bahawasanya hamba itu adalah tetap hamba pada apapun keadaan. Al-umur laysa bimadahiruha, al-umur bimuqtadayat umuriha. As-suwar khilaf al-haqa'iq. Fafham hada. Jadi perkara yang kita kena faham juga bahawasanya janganlah kita menghakimi satu perkara itu hanya pada zahir, kerana hakikat perkara itu adalah pada intinya, bukan pada zahir yang kita lihat. Kam min kalamin jamil wa qalbun yal'an. Wa kam min wajhin yatabassam wa qalbun yal'an. Fantabih. القاعدة إنما الأعمال بالأقوال ولا بالنيات؟ إنما الأعمال ليس بالأقوال. اسمع كلامك يعجبني 10/10. أشوف أفعالك اتعجب. حالة عجيبة. الله. بدك 27 مفسر يفسر فعلك وما بيطلع، ما بيفسر حاجة. نعم. Jadi kata Syekh tu, pada akhirnya kita kena faham bahawasanya satu perkara itu bukan dilihat pada zahir tapi pada intinya. Berapa banyak wajah yang tersenyum, kalam yang indah, tapi pada hakikatnya hati yang jauh, hati yang melaknat kepada orang lain. Dan Syekh kata, itulah yang Syekh sebut, aku dengar kalam kau tu, maknanya aku dengar ucapan kau, rasa macam kagum, rasa macam seolah-olah terawang-awang lah mendengar puji-pujian. Akan tetapi ketika melihat pada perbuatanmu, itu memeranjatkan diriku, kerana tak sama sekali perbuatan tu dengan perkataan. Perlukan kepada 70 orang untuk mentafsirkan bagaimana sebenarnya perbuatan yang mengatakan mahabbah, tapi perbuatan tu sebalik daripada mahabbah. Allah. ومطلع على النية شيء آخر. فمطلع النية صاحب النية سبحانه وتعالى. Jadi sebab itulah amalan itu diukur pada niat, bukan pada ucapan. Dan kita mendengar itu hanya yang di luaran sahaja, tapi yang mengetahui sebenar-benar niat seseorang itu hanyalah Allah SWT. أول شيء علينا أن نحرر نيتنا مع الله، بمعنى نصحح عقيدتنا مع الله عز وجل. لا إسلام دون عقيدة صحيحة، دون محبة صادقة. هذا المهم. Jadi kembali balik pada perbahasan kita tadi, maka bila kita ingin bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbetulkanlah niat kita, perbetulkanlah akidah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jernihkanlah mahabbah kita. Jadikanlah mahabbah, cinta kita adalah cinta yang jujur kepada Allah. InsyaAllah نشوف الآن نسمع كم كلام من سيدنا الهاشمي عليه الرحمة والرضوان العالم بالله تعالى يخبرنا على أصول العلاقة مع الله عز وجل. أصول الصحبة بين العبد والرب. تفضل. Jadi Syekh kata, insyaAllah kita akan tengok apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Hashimi rahimahullah berkenaan dengan asas hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Ya Allah. Dekat. فتح الله عليك. Nak baca. يا فتاح. Ada baris. Bismillahirrahmanirrahim. Matnu aqidati ahli sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulu afqarul abid ila Allahil ghanil hamid Muhammad bin Ahmad bin al-Hashimi bin Abdurrahman bin Abi Jam' al-Jaziri as-Sahili at-Tilimsani al-Jazairi thumma Dimashqi al-Ash'ari al-Maliki. Bismillah. كبار علماء بلاد المغرب والشام. عاش في دمشق ودفن في دمشق ودفن في دمشق من كبار علماء المسلمين عليه رحمة الله، وهو شيخنا عليه رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala ali kulli wa sahbi kulli ajma'in. Amma ba'd. Fa'awalu farsin ala kulli mukallafin an ya'rifa al-aqaid al-ilahiyat. أول فرض قبل الصلاة والصوم والنطق والشهادة أن تعرف
ما معنى العقيدة؟ العقيدة معناتها ربط شيء بشيء في القلب وفي العقل. الاعتقاد، لا عبودية لله دون اعتقاد بصحة العلاقة مع الله عز وجل. Jadi tadi Syekh membahas kepada kita tentang Syekh yang menuliskan kitab ni daripada Dimash, wafat pun di Dimash, merupakan salah seorang ulama besar di Dimash. Kemudian perbahasan yang pertama adalah berkenaan akidah, yang mana akidah ini adalah membicarakan tentang tiga perbahasan yang utama, iaitu ilahiyat, nubuat dan juga ilahiyat berkenaan dengan ketuhanan, kenabian dan juga sama'iyat, hal-hal yang gaib. Kemudian akidah inilah yang membentuk bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika tidak benar dalam pegangan akidah kita, apa yang kita ikrarkan dalam hati kita, maka kita tidak akan menemukan pengabdian yang sebenarnya kepada Allah. ما معنى العقيدة؟ مشتقة من العقد، والعقد اتفاق. Apakah yang diartikan dengan akidah? Iaitu diambil daripada kalimah aqd, yang mana aqdun di sini berarti kesepakatan, ittifaq. هناك عقد بينك وبين الله، عبد ورب، عبد يطيع ورب يقبل طاعة عبده، فتحقق بها قبل أن تتلفظ بلا إله إلا الله ولا تعمل بها فتحاسب عليها. Maka akidah ini bila kita kata ada satu kesepakatan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan hamba-Nya, di mana hamba itu sepakat untuk taat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dan Allah menerima ketaatan daripada hamba ini. Maka hendaklah kita faham realiti ini sebelum kita sebut la ilaha illallah, dan jika tidak kita akan dihisab atas kalam kita. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا محبوب بحق إلا الله. حطنا شرط، لا محبوب بحق، وحقية العبودية والمحبة العمل بها، فإن لم تعمل بها فهي حجة عليك وستحاسب عليها يوم القيامة. وما منكم إلا واردها، أي كل منا سيلقى ربه، فانتبه لهذا اللقاء. نعم. Jadi kata Syekh itu tadi, apakah yang diartikan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya hakikat yang penghambaan kita kepada Allah adalah dengan sebenar-benarnya kita melazimi apa yang kita perkatakan ataupun apa yang kita sebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana la ilaha illallah, iaitu tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, iaitu tidak ada kekasih yang selayaknya untuk kita abdikan diri kita melainkan kepada Allah. Maka penghambaan mahabbah ini adalah pada amal yang kita lakukan. Maka jika kita tidak mengerjakan amal pada perkataan mahabbah, pada perkataan la ilaha illallah ini tadi, maka tidak benarlah kita dalam melafazkan kalimah la ilaha illallah. لنرى البيان الإلهي في القرآن، وما منكم إلا واردها، مسلم وكافر، مؤمن وفاسق، وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الكافرين فيها جثيا في جهنم. فإذا هنا شرط الإيمان، الإيمان سبب النجاة، والنكران سبب الهلاك، فانتبه. فالإيمان العمل المقبل الاتفاق، والكفر جحود الاتفاق، وسيحاسب عليه كل منهم. نعم. Jadi sebab itu Syekh mengajak kita untuk meneliti ayat Al-Quran yang tadi Syekh bacakan, yang mana kita semua ini adalah kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka hendaklah kita mengambil perhatian akan waktu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya adalah ketetapan yang telah pun ditetapkan, dan yang akan diselamatkan itu adalah orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala mereka kekal dalam neraka jahanam. Maka sebab daripada keselamatan ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan diperhitungkan di atas apa yang kita lakukan. سؤال: هل منا عنده ذرة شك بأن ما منا أحد إلا سيخرج من الدنيا للقاء ربه؟ سؤال. Maka Syekh tanya pada kita, apakah ada di antara kita yang ragu bahawasanya setiap daripada kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Allah? Apakah ada yang antara kita yang ragu akan yang kita ini? طال الزمن ينتصر في موعد لقاء ولا لا؟ سؤال: في موعد لقاء مع ربنا ولا لا؟
Jadi saya tanya pada kita soalan, bukankah kita sudah ada janji untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul ataupun tidak? ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ Lalu apakah yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah? إذا عندك موعد مع صديق ما بتعرفش تنام الليل أنت عم تفكر مع ربك وآخر ما تفكر فيه كما أنك في غفلة فانتبه. Jika kita ada janji dengan sahabat kita, kita kadang-kadang sampai tak dapat tidur fikir apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak persiapkan. Kalau orang dekat dengan kita, kemudian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik diri kita, yang mana dia yang menjadi yang terakhir yang kita fikirkan, apa yang patutnya kita persiapkan. Inilah tandanya kita berada dalam kelalaian. ماذا قال تعالى في نص القرآن؟ لله لحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لله أقرب إليك من حبل الوريد. شفت هذه الشريانة؟ تكون تسهيل حقا الله أقرب إلى منك. فأي غفلة عنه أنت تبكي على نفسك. Maka Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana dia sangat dekat pada kita lebih daripada urat leher kita sendiri. Lalu sebenarnya siapakah yang menghilang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah Allah yang meninggalkan kita atau kita sebenarnya yang lalai daripada Allah? Maka hendaklah kita tangisi diri kita. ما هو مفهوم الإسلام؟ نقول بلسان لا إله إلا الله أن يكون عندنا شعور أن الله حاضر فينا. Apakah yang sebenarnya diartikan dengan Islam? Apakah cukup untuk sekadar kita melafazkan dengan lisan ini la ilaha illallah, ataupun kita merasakan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita? كيف حاضر فينا ونحن غائبون عنه؟ Bagaimana kita nak merasakan kebersamaan Allah SWT dengan diri kita sementara kita selalu menghilang daripada Allah? هل هذا حضور ولا غفلة؟ Apakah ini tanda hati kita hadir ingat kepada Allah ataupun sebenarnya kita lalai dan melupakan Allah? والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Sedangkan kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan itulah tempat peti yang menyimpan segala amal perbuatan kita. ملك الموت لما يأتي ما بيطلب إذنك. Ketika malaikat maut sudah datang kepada kita, maka tidak akan ada apa lagi yang dapat kita lakukan. Fahamilah kita. ولا بقدم أوراق اعتماد لتقبل ولا ما تقبل. Tak akan diberikan kepada kita kertas apa-apa sahaja untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk diterima diri kita ataupun sebaliknya. جئت من عند الله إلى الدنيا بمرادك أم بمراد سؤال؟ Ketika engkau didatangkan ke dunia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau didatangkan atas kehendak Allah ataupun atas keinginan diri? فهم. جاء إلى الدنيا جئت بمراده أم بمراد الله؟ Jadi engkau datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun atas kehendak diri? شو الجواب؟ ما الجواب؟ Apa dia jawapan? هل أحد منا جاء إلى الدنيا بمراده أم بمراد الله؟ وعندما نعود إليه بمراده أم بمرادنا؟ ها؟ ولا عم نلخبط في الدنيا شمال ويمين؟ ما لنا شيء. لا وجودنا ليس بمرادنا وخروج رجوعنا إليه ليس بمرادنا. ماذا لنا من هذه الدنيا؟ نحن مفلسين أصلا. إن كنت شيء لا تملكه ولو كنت حاضر هل هو ملكك؟ لا، ما صحيح الكلام. أنت ضيف في أرض غيرك وفي ملك غيرك. Maka ketika kita wujud ke dunia ini atas keinginan Allah, kita nanti meninggalkannya dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa di dunia ini kiri dan kanan kita semuanya kita ikat kepada dunia? Maka kita sebenarnya hanyalah orang-orang yang muflis yang tidak memiliki apa-apa pun di dunia ini. Hatta ketika kita melihat secara zahirnya adalah milik kita, pada hakikatnya bukan milik kita. Hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita mengikat diri kita kepada hal-hal keduniaan? Kita tidak memiliki apa pun daripada dunia ini. ثم إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم. نقطع صفر. Sebab itu Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, kemudian hanya kepada kamilah mereka dikembalikan dan ke
atas kami lah, mereka akan dihisab. نعم. والنبويات والسمعيات. ولما كان فهم هذه العقائد يتوقف على معرفة الحكم العقلي وأقسامه وجب معرفة ذلك أيضا. أولا الله واجب الوجود ولا جائز الوجود؟ Jadi kita akan membahas tentang hukum-hukum akli. Maka yang pertama ni Syekh tanya pada kita, Allah itu wajib wujud ataupun jaiz wujud? Wajib wujud ataupun harus? واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ Apa yang diartikan ما wajib معنى wujud? واجب الوجود؟ يعني هو اليوم هون لازم يكون هون؟ هذا معنى؟ نعم. Maka apakah yang diartikan dengan wajib wujud? Kata Syekh, apakah berarti Allah tu di sini hari ini, maknanya memang ada di sini seperti yang kita faham dengan makna wajib wujud itu. واجب الوجود أي لن يسبقه وجود على الإطلاق، هو الموجود المطلق، هو الموجود على الحقيقة المطلقة دون بداية، ومن ليس بداية له ليس له نهاية، وما عدا ذلك ما عداه كل منكم له بداية ونهاية. انتهى الموضوع. Jadi secara mudahnya untuk kita fahami, ketika menyebutkan wajib wujud, itulah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu secara mutlak, yang mana tidak ada permulaan baginya. Maka tidak ada permulaan bagi kewujudannya, berarti tidak akan pernah ada pengakhiran bagi wujudnya. Sementara segala sesuatu selainnya itu ada permulaan dan ada pengakhirannya. وعلينا وجودنا جائز ولا واجب؟ Sementara kita, wujud kita wajib ataupun jaiz? ممكن يكون من يقول من يحضر يذهب جائز، ولكن واجب الوجود يستحيل عليه أن يكون جائز على الإطلاق. صفة السجد ليست له. Jadi kata Syekh, kalau kita tu kan harus pada kewujudan kita, kita boleh ada, boleh juga tak ada. Sebab itu kita melihat ada yang dulu ada, sekarang dah tiada. Maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wajib wujud, yang mustahil baginya untuk memiliki jaiz wujud ini seperti diri kita. أما أنت جائز الوجود فيجوز في حقك العدم، أي بمعنى يستحيل عليك الديمومة بالعدم. Maka bila kita itu dikatakan harus pada wujud kita, maka dibolehkan bagi kita itu tidak ada. Maka yang menjadi mustahil bagi kita itu adalah daimumah kita itu mustahil kekal abadi. Kita ada pengakhiran. كما يستحيل على الله الفناء والانتهاء. Sebagaimana tadi kita dah faham, Allah itu wajib wujud, maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya pengakhiran, adanya penghujung. انظر إلى المقارنة، يستحيل العدمية عليه جائزة فيه، ويستحيل في حقك الدينومة وواجبة في حقك. فهم المقارنة. Jadi kata Syekh, kita kena faham perbandingan di mana mustahil adamiyah, mustahil Allah itu tidak ada. Daripada hak Allah itu tidak boleh tidak ada. Sementara itu adalah hal yang harus bagi kita. Kita ni boleh tiada. Dan berbeza dengan kita yang tidak wajib ada, tidak berkekalan. Daimumah itu adalah satu benda yang mustahil bagi kita, sementara daimumah abadi itu adalah hak yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. من هنا جاء الجواب. الله لا يقاس بالعقل، لأن العقل مفروض جائز، والجائز لا يقيس الواجب، لذلك الله لا يقاس بالعقل. العقل يوافق النص المرسل من عند الواجب وهو الله، فإن وافق أخذنا به، وإن لا رفضنا، وإلا سيكون العقل هو معبودنا، هو الإله بتاعنا، والعقل كل لحظة حال مختلف مصيبة. Jadi daripada sinilah jawapan kata Syekh yang menyatakan bahawasanya Allah itu tidak dapat dicapai dengan akal kita. Sebab Allah itu tadi wajib wujud, sementara kita kan jaiz. Maka akal itu sifatnya harus, dan sifat akal itu pun berubah-ubah. Maka ini satu perkara lainnya lagi, bagaimana tidak boleh mencapai hakikat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. سؤالان على طريق ملايو، سؤالان. العاقل يقابله المجنون، المجنون ليس له عقل أما له عقل. سؤال.
Jadi kata Syekh, akil, orang yang berakal kan lawannya majnun, orang yang gila. Jadi apakah maksudnya orang yang gila ni dia tak ada akal? Ada akal ke tak ada akal sebenarnya orang gila? ما الجواب؟ نعم؟ من قال لا؟ لا المجنون عنده عقل. ها؟ العقل لا ينزع لا يلغى، إنما الطاقة والاستعمال والفهم يختلف. كما أنه مجنون لأن مدار العقل في الاستدلال على المرئيات وعلى الحقائق منعدمة عنده، وليس لأنه هو من دون عقل، وإلا ما ممكن يكون حي أصلا. يعني انعدام ذات العقل مستحيلة للإنسان، إنما الطاقة تختلف. تفهم؟ Ini. Jadi Syekh tadi bahas pada kita bila orang yang berakal itu kan lawannya orang yang majnun, orang gila. Itu bukan maknanya orang gila itu tidak ada akal. Tidak wujudnya zat akal dalam diri seorang itu adalah benda yang mustahil. Kerana itu adalah sebahagian daripada unsur manusia, dan manusia itu takkan hidup kalau tidak ada akal ini. Tapi yang membuatkan dikatakan orang gila itu ketika dia tidak mampu, maknanya akal itu tidak mampu mencerna ataupun tidak mampu memahami satu-satu perkara. لذلك الله لم يكلف المجنون ولم يطلب منه تكاليف، لأنه من عدم التوازن عنده في فهم الأسباب. Jadi sebab itulah Allah tidak mentaklifkan orang yang gila itu tadi, kerana dia tidak ada keseimbangan untuk menilai atau untuk mengukur dengan neraca pemikiran. كما أن الطفل أيضا غير مكلف لأنه ليس مؤهل ليفهم الضوابط العقلية. Begitu juga kanak-kanak kenapa tidak dikatakan mukallaf, kerana dia tidak memiliki keahlian untuk memahami dawabit akal, dawabit hukum. المجنون طفل كبير. Jadi sebab itu kata Syekh sebenarnya orang gila itu adalah ibarat kanak-kanak tapi yang dah dewasa. وفي الأمانة هنا ناس عندها عقول أطفال أكثر من الأطفال. Dan kata Syekh, kalau kita nak faham lagi, ketahuilah bahawasanya ada manusia yang besar dah, nampak hasil zahirnya besar dah, tetapi lebih kanak-kanak lagi daripada kanak-kanak. تفضل يا أخي. نعم. لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. ما يتوقف عليه الواجب واجب. نعم. وكذا يجب معرفة حكم الشرع وأقسامه ليميز بين قولهم يجب لله كذا ويجب. نعم يجب سيدي. يجب لله كذا. يجب. أوكي تمام. يجب لله كذا ويجب على المكلف كذا، والحكم العادي وأقسامه ليميز بين التلازم العقلي وربط العادي بين الأسباب ومسبباتها، لأن خطر الجهل في هذا العلم عظيم. انتبه، ما جاء بالتنزيل من الله أمر لنا الطاعة المطلقة له، وما نستنبطه بالعقل بالفهم نأخذ ما يوافق أمر الله ولا نلتزم بما يخالف، لأن العقل لا يلجأ إليه، هو صفة مخلوقية تنمو وتضعف وتتغير وتتبدل، ومن يتبدل ويتغير لا يطمئن إلى حكمه أبدا، لا سيما إذا ارتبط بالأهواء والغرائز. نعم. Potong dulu. Minta tolong kereta WTJ 6518, tolong alihkan kereta sebab dah ganggu laluan dan kira tambah bising. Boleh letak kereta dekat tempat yang kita dah umumkan. Minta tolong sekarang tuan. Ulang nombor. WTG 6518 Maibah. Tak apa, boleh je, boleh keluar, boleh alihkan tempat parking kereta kita dekat tempat yang sepatutnya lah, atau boleh repost kot dekat dalam grup Darasan. Sorry Zidi, I already Tolong repost. Minta tolong repost. Jadi saya kata yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah, maknanya nas yang datang daripada Allah itu adalah satu ketetapan yang mana wajib kita terima, dan akal itu yang seharusnya tunduk kepada nas. Jadi sifat akal ni kita tidak menghakimi dengan akal tanpa tunduk kepada nas, kerana sifat akal ini berubah-ubah. Dan sementara nas itu adalah satu benda yang
diturunkan tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menghakimi satu itu hanya sebatas dengan akal dan kita mengenepikan nas, maka seolah-olah akal itu adalah Tuhan kepada kita. العقل ليس حكما لأنه ليس بإله يحكم له، هو مخلوق، ومدارك عقول الناس ليست واحدة، أما وأنها مختلفة ليست أداة لمعرفة الحقائق، تتفاوت. نعم. Jadi akal itu bukan yang menjadi hakim pada kita, sebab sifat akal itu tadi berubah-ubah dan kadar keupayaan untuk manusia berfikir itu pun bukan pada satu kadar sahaja. So itulah nas itu yang menjadi panduan pada kita, ya, bukan akal yang menjadi hakim. فنأخذ ما يوافق النص ونأبى أن ندخل في متاهة ما يعارض النص، لأنه عند ذلك لا يكون عقل سليم، يكون هوى ومصلحة. نعم. Maka sebab itulah akal ini yang seharusnya tunduk pada nas, maka kita akan ambil apa yang diterima pada akal kita adalah apa yang bertepatan dengan nas. Tetapi kalau sebaliknya kita menghakimi dengan akal semata-mata, maka itu sudah menjadi kepentingan hawa nafsu kita sendiri. والحكم اللغوي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وأقسامه ثلاثة: شرعي وعادي وعقلي. الأحكام ثلاثة: حكم شرعي بنص كتاب أو سنة، أو عادي بالتعارض، أو استنباط عقلي صحيح دون هوى ومصلحة. Jadi hukum secara bahasa itu adalah untuk mengisbatkan sesuatu dengan satu perkara ataupun menafikan, dan pembahagiannya ada tiga. Maka pertamanya adalah syar'i, dan juga adi yang menjadi adat kebiasaan, kemudian akli. Kata Syekh tadi, kita mengistinbat hukum dengan akal yang sahih, bukan menurut kepentingan hawa nafsu. ننظر إلى عليه الصلاة والسلام ماذا قال كما النبي صلى الله عليه وسلم: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن كذب الله ورسوله؟ فإذا لا تخاطب الناس بما لا يستوعبوه وطاقتهم لا يفتقون. فهناك أمور شرعية واضحة، وهناك أمور غيبية نؤمن بها إيمانا إخباريا من الله، وأما حقائقها في علم الله عز وجل. نسلم كما إن شاء الله بيانها في كتابه سبحانه وتعالى. نعم. Jadi kata Syekh tadi, ketika menghakimi, kita berhukum dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyerahkan diri kita itu sesuai dengan ketetapan Allah, dan akal itulah yang tunduk kepada nas Allah Subhanahu Wa Taala. ماذا قال؟ آمنا بكل ما جاء من ربنا وبما أنزل علينا ربنا. Jadi pesan Syekh itu tadi, kita itu ketika berbicara kepada manusia, berbicaralah sesuai dengan keupayaan diri mereka, maknanya keupayaan akal mereka. Jadi kalau kita berbicara dengan yang luar daripada keupayaan, maka itu akan menyebabkan orang ini boleh mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu daripada mafhum hadis Nabi tadi. Dan kita itu mengimani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang diturunkan oleh para rasul, yang diturunkan kepada para rasul. من الذي يقيم الأمر والنهي الإلهي؟ أهل العلم والاختصاص بهذا، والله عز وجل أولا المنشئ لنا هذا الخطاب. الله صفته ذات واجبة الوجود، وصفات واجبة الوجود، وأفعال واجبة الوجود وجائزة الوجود. Jadi siapakah yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu ini? Pastilah para ahli ilmu yang memiliki keahlian dalam perkara tersebut, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala lah yang terlebih dahulu telah mengajarkan kepada kita tentang dirinya, iaitu pada zatnya wajibul wujud, begitu juga sifatnya wajibul wujud, dan juga af'alnya, perbuatannya wajibul wujud, dan demikianlah kita yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jaizul wujud. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا، بأن يرضى عنا، أن نفهم عنه من كتابه ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا إن شاء الله تعالى، وحرمة النبي والأيام القادمة المباركة من شهر ذي الحجة إن شاء الله. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة بحرمة النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله. قصيدة إن شاء الله.
syahadu amal kita selagi kita diberikan kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitabnya Al-Quran Karim, dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Zulhijjah yang bakal datang kita insya-Allah. قربتم طيب يلا خذوا 10 ما مد لخير الخلق يدا. الله يجعلنا وإياكم من الفلك. يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله من الشيطان الرجيم. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. فذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. الله 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 لا إله إلا الله. باب لله سما وعلى شرفا وامتاز بكل علا والكل بدعوته اتصل بالله وحاش به المدد. الله 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 لا إله إلا الله. إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر. يقول أغثني يا ذخري وأنلني من كفيك ندى. الله 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 لا إله إلا الله. وعلينا تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل. أيكون محبك في وجلي ولذلك لا نخشى أحدا. الله 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 لا إله إلا الله. لا أرجو غيرك أن جرى دهري وعدمت الأنصار. بحياتك ألقى الأنصار كرما يا أفضل من سجد. الله 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 لا إله إلا الله. أنت المختار من القدم يا خير شفيع للأمم. ولنورك من بعد العدم وجه التكوين لها وبدا. الله 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 الله
سؤالان، سؤال واحد السؤال. نعم. تكلم عربي. نعم يتكلم، ما تتكلم بالملل. يلا تفضل اسأل. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya macam mana cara untuk kita melawan hawa nafsu. ما معنى هوى النفس؟ كيف المجاهدة علينا المجاهدة. قال تعالى في القرآن الكريم: ومن جاهد فينا، نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مخالفة النفس أمر لا، النفس هوى وأنا، وصفة أنا ليست إلا لله. فمن قال أنا يكون صارخ لفظ لله عز وجل ليس له. قال تعالى في القرآن الكريم: إني أنا الله لا إله إلا أنا. أما الإنسان من أنت حتى تقول أنا؟ أنت مخلوق مصنوع لا شيء. فصفة أنا صفة وجوبية خاصة لله لا لغيره على الإطلاق. لذلك لما قال الشيطان أنا سقط من رحمة الله إلى يوم القيامة. نعم. Jadi Syekh menjawab pada persoalan yang ditanyakan, bagaimanakah untuk kita melawan kepada nafsu kita. Yang pertama, perintah untuk kita menyalahi keinginan nafsu kita ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman dengan maksudnya, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, nescaya pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan pentingnya untuk kita menyalahi keinginan nafsu ini kerana sifat ana itu adalah satu-satunya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita adalah selain daripada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka ana ini tidak boleh dimiliki selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. إذا أنت وصفت نفسك بوصف ليس لك تكون مؤتمن أمين ولا سارق. Jadi ketika kita menyifatkan diri kita dengan sesuatu yang bukan milik kita, maka apakah kita ini dianggap orang yang amanah ataupun seorang pencuri? إذا استعملت ما ليس ما لك ولا بإذن صاحبه ماذا تكون؟ سارق. كذلك من استعمل صفة ليست له لربه هو سارق. Maka jika kita gunakan, ولذلك هو ملعون اللعنة. نعم. Jika kita gunakannya satu benda yang bukan milik kita, maka itu adalah tandanya kita ni seorang pencuri. Begitu jugalah ketika kita menyifatkan diri kita dengan sifat yang tidak selayaknya pada diri kita, iaitu sifat Allah, maka kita adalah seorang pencuri. Dan Syekh disebut tadi tentang syaitan yang mana terusirnya dia daripada rahmat Allah ketika dinisbahkan diri dia dengan ana tu tadi, dengan sifat keakuan. صفة اللعنة صفة الطرد من رحمة الله المطلق. Maka terlaknatlah orang yang menyifatkan dirinya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah dimaksudkan terusirnya dia daripada rahmat Allah. من عرفني في نفسه عرفته في نفسي، ومن عرفني في ملأ عرفته في ملأ أفضل منه وهو عالم الملائكة. Jadi siapa yang menyebut Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah akan ingat pada dirinya. Dan ketika dia menyebut Allah dalam satu kelompok, Allah akan menyebut dirinya lebih baik lagi pada kelompok yang ada dengan Allah SWT, iaitu di alam para malaikat. النتيجة في هذا السؤال أن تكون أعمالنا وفق مراد الله لا وفق أنانيتنا وأهواءنا ومصالحنا. Jadi daripada persoalan yang ditanyakan tadi, kita dapat satu jawapan di mana semua amal perbuatan kita haruslah tunduk atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengikut pada keinginan diri kita. اسمع قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو السكوت. السكوت عين السعادة والرضا والسلام. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik ataupun berdiam. Maka diam itu sebenarnya adalah sebenar-benar keredaan dan keselamatan pada kita. كثرة الكلام تأتي بمصائب وكوارث لا تنتهي ولا تصلح بها أحوال. Jadi banyaknya bercakap ini akan mendatangkan kepada kita pelbagai musibah yang tidak berpenghujung.
أكثر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا أعلم فقد أفتى. Bahkan yang lebih lagi kata Syekh, yang dipesan oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, maka sebenarnya dia telah berfatwa. لا أعرف أفضل من أن أعرف. يسألون عن الأسباب وجع الدماغ. Tak tahu tu sebenarnya kadang lebih baik daripada kita tahu, yang mana akhirnya mendatangkan banyak persoalan yang menyakitkan kepala kita sendiri. فتح السؤال والجواب والقيل والقال فتح فتن لا يعلم مداها إلا الله. Maka membuka ruang untuk kita bersoal jawab, itu sebenarnya membuka kepada kita fitnah dan ujian-ujian yang tidak kita tahu di manakah kesudahannya. أكثر من ذلك حرصا على دينك وعلى أمانة علاقتك بالله. إذا رأيت شيئا لا تطمئن له كذب عينك ولا تقر ما رأيته، لأن الله أعلم بنوايا غيرك. Jadi kata Syekh, yang seterusnya ketika mana kita nak mujahadah melawan keinginan nafsu itu tadi adalah kita banyakkan mendustakan apa yang kita lihat, dan kita tidak sibuklah dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya yang mengetahui niat-niat daripada hamba-hambanya. وهذا أمر حدث مع حبيب رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه يوم فتح مكة. قتل زيد رجل قال لا إله إلا الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء زيد وكان اسمه حب رسول الله بين يدي الرسول يقول له: يا رسول الله والله ما قالها إلا والسيف على عنقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شخصت على قلبه؟ فكلمته أقامت الحجة عليه. أما نيته فبينه وبينه، فكيف تقتله؟ فزيد ماذا قال بعد ذلك؟ يا ليت أمي لم تلدني وتمنى أن لم يولد قبل هذا اليوم. اللهم سلم. Jadi untuk kita faham tentang apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana sebenarnya kita diwajibkan untuk memperbaiki sangkaan kita dan mendustakan apa yang kita lihat dengan sangkaan baik kepada saudara kita, adalah bagaimana kisah Zaid bin Harithah dengan baginda Nabi SAW, di mana Zaid ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah, dan satu ketika Zaid telah membunuh seorang pemuda yang mengucapkan la ilaha illallah, dan hal ini telah sampai pada pengetahuan Rasulullah. Maka Rasulullah marah kepada Zaid, dan Zaid mengatakan bahawasanya orang ini tadi tidaklah mengucapkan la ilaha illallah ini melainkan ketika pedang itu sudah ada di lehernya. Maka Rasulullah SAW sebut kepada Zaid, apakah engkau membelah dadanya untuk mengetahui apakah niatnya? Maka ketika itu Zaid merasa sangat menyesal dan mengharapkan bahawasanya dia tidak pernah dilahirkan sebelum hari ini terjadi. الكلمة هي أن نخرجها، إنما أن نستدركها صعب. الكلمة إذا خرجت فهي حجة عليه. فالصمت أولى رأفة بقلبك وبكرامة غيرك. Maka sebab itulah kita sangat dituntut untuk menjaga lisan kita, kerana kalimah, kerana satu perkataan ketika keluar, dia telah keluar dan dia tak boleh patah balik. Tapi ketika disimpan, ditahan, maka itulah yang menjadi nilai pada diri kita. Sebab itulah kita disuruh untuk berdiam, untuk menjaga kehormatan diri kita sebenarnya dan juga kehormatan orang lain. Sebab itulah jaga hati ini daripada bicara-bicara yang kosong, fikiran-fikiran yang tidak sepatutnya. أسباب الفتن بين العائلات والإخوان والأصحاب والأمم شو الكلام. Maka sebab itulah yang menjadi sebab kepada fitnah daripada kalangan saudara sendiri, daripada kalangan adik-beradik, sesama sahabat dan sebagainya. Maka itu bermula daripada perkataan, daripada cakap-cakap. واضح يا بوس. الحمد لله. أي سؤال آخر؟ لا سؤال. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا ملموما معصوما، ولا تجعل يا مولانا فينا شقيا ولا محروما، وارحمنا برحمتك الذي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم المقبل علينا بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل
ذي الحجة خير وبركة علينا وعلى أمة محمد أجمعين، وفرج الكرب عن إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل بقاع أرض المسلمين يا رب العالمين برحمتك وبسر الفاتحة. Okey. Jadi saya ambil kesempatan sikit untuk buat pengumuman. Siapa yang nak sertai korban, harga 1,500, korban kambing kambing, boleh serah nama. Secepatnya lah, saya letak sampai 25 kan, tapi rasanya orang tak boleh tunggu 25 sebab Syekh nak bilangan. Jadi sampai hari apa nak bagi? Sampai hari hujung minggu ni lah. Sebab Syekh dah tanya banyak kali dah ni. Sebab hamba Singapura kita dah hantar dah berapa bilangan, tinggal kita ni. Bayaran nanti, bayaran tak apa. Sekarang ni Syekh nak nama dulu. Nak nama sebab kita nak kira berapa nak tempah. So sampai hujung minggu ni saja. Sampai Ahad lah. Last lepas tu saya tak ni dah lah. Saya tak ambil dah lah sebab kita pun nak mudahkan Syekh. InsyaAllah. Bayaran nanti kita akan sebut bila akhir. Bayaran Syekh tak ni sangat lah. Cuma nama untuk tempah dulu. InsyaAllah. Ta'am al-asha. Okey, insyaAllah.